Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Yang bahagia para hadirin AJK Jawatan Kuasa Surau dan tuan-tuan yang dihormati sekalian, InsyaAllah sebagai kesinambungan perbincangan kita daripada siri yang lalu, InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk hadis yang ke-16 daripada susunan Matan Arba'in An-Nawawiyah, iaitu hadis 40 Imam Nawawi yang semakin masyhur mutakhir ini, Dan kita tahu teks ini kita biasa dengar dah. Kalau siapa yang biasa ke surau masjid tu, saya yakinlah pasti ada pengajian hadis 40 oleh mana-mana ustaz dalam jadual pengajian di surau ataupun masjid masing-masing. Namun begitulah sifat ilmu dalam Islam, walaupun hadis-hadis yang sama, kitab yang sama, namun daripadanya tetap akan muncul ilmu-ilmu dan juga perspektif-perspektif yang tak lapuk di zaman, maksudnya akan sentiasa relevan, Sebagai contoh hadis yang ke-16 yang akan kita bincang pada hari ini. Hadisnya cukup ringkas, cukup pendek, tapi sangatlah berkaitan, dan kalau sempat kita akan masuk juga hadis yang ke-17 dan 18. Hadisnya berkaitan dengan satu sifat negatif yang kita semua ada, manusia, tetapi Rasulullah ajar kita supaya mesti atasi perkara tersebut. Yang dimaksudkan adalah sifat marah. Sifat marah. Rasulullah kata apa dia? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya ada seorang lelaki telah berkata ataupun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa dia? Ausini. Ausini, iaitu nasihatilah aku. Wahai Rasulullah. Dia tak kata wahai pun, dalam ini kata ausini. Dia jumpa Rasulullah, dia pun kata nasihatilah aku, ausini. Ataupun setengah penterjemah dia kata berwasiatlah kepada aku. Tapi yang lebih tepat adalah ad-dinun nasihah, iaitu ausini, nasihatilah aku. Qala, maka Rasulullah pun segera jawab, la taghdab, janganlah kamu marah. La taghdab, ringkas saja, jangan kamu marah. Faraddada mirara, maka orang tu pun tanya lagi soalan yang sama ataupun minta lagi, ausini, kali kedua. Qala la taghdab, jawapannya sama, jangan marah. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Bukhari. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang kita kata sensitif lah, sangat seorang pemimpin dan sahabat yang kita kata sangat memahami sahabat-sahabat baginda ataupun orang keliling baginda. Ini menyebabkan para pengkaji, khususnya dalam bidang pendidikan, membuat kajian hadis-hadis tentang Rasulullah menegur dan menasihati para sahabat baginda. Hadis-hadis berkaitan dengan teguran dan seumpamanya. Lantas mereka mendapati di sana ada hadis-hadis yang sama dari sudut pertanyaan, tapi jawapan Rasulullah berbeza-beza. Sebagai contoh, dalam hadis-hadis yang lain ada sahabat yang datang tanya, ya Rasulullah, ayyul amalil afdal, amal manakah yang paling afdal? Soalan dia, Maka Rasulullah jawab kepada si A, sahabat yang tanya si A ni, apa dia? As-salatu ala waqtiha, solat pada waktunya, yakni di awal waktu. Dan mari sahabat yang kedua, ya Rasulullah, ayyul amalil afdal,
wahai Rasulullah, amal yang mana paling afdal? Maka Rasulullah kata, birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu ayah. Jadi ini menunjukkan kenapa jawapan berbeza sedangkan soalan sama. Soalannya adalah, sebagai contoh tadi, ausini, nasihatilah aku. Mungkin sahabat ni berapa ramai yang datang jumpa Rasulullah, Rasulullah bagilah nasihat sikit. Tapi jawapan Rasulullah akan sentiasa berbeza. Sebab apa? Sebab Rasulullah jawab sesuai dengan keperluan si penanya. Ini kehebatan Rasulullah. Jadi seorang bos, seorang ayah, seorang kawan yang hebat, baik, dia ada sensitivity, dia panggil empathy. Dia takkan pukul rata. Bila anak sulung datang cerita masalah, dia tak akan jawab dengan jawapan yang sama dengan anak yang kedua. Itu sepatutnya kita praktiskanlah sebagai ayah. Kalau yang kahwin 4, lagilah. Dia kena fikirlah lagu mana masalah bini A, bini B, bini C, bini D. Segalanya. Jadi Rasulullah SAW itu sifat dia. Sensitif, empati. Menyebabkan bila sahabat A tanya ayyul amalil afdal, amal mana yang baik, Rasulullah sebut as-salatu ala waqtiha. Kerana Rasulullah tahu sahabat ni dalam banyak amal soleh yang dia buat, yang perlu dibaiki lagi kurang sikit dalam masalah solat sebagai contoh. Maka dia tegur specifically tepat dengan amal yang kurang itu. Bila yang kedua datang, dia jawab birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu ayah. Kerana dalam banyak amal-amal soleh yang sahabat B tu buat, nampaknya dia lack of give attention to serve their parents. Nah, mungkin ada kekurangan, bukanlah tak buat langsung, tapi ada kurang sikit, kena bagi lebih lagi ataupun buat terbaik lagi. Jadi sahabat ini juga yang tanya ni, tidak disebutkan namanya siapa, cuma Abu Hurairah riwayat ada seorang lelaki. Dan kita tahulah bila lelaki itu seorang Muslim, of course dia sahabat, dan tapi tidak dinyatakan nama dia. Tapi kadang-kadang riwayat yang sama dalam riwayat-riwayat lain akan appear dia punya nama. Maka perawi itu kata lelaki itu adalah si fulan sahabat sekian-sekian. Ini adalah seni periwayatan hadis. Tapi nak katanya soalannya adalah ringkas, ausini, nasihatilah aku. Maka Rasulullah jawab mudah, la taghdab. Barangkali orang ni jenis panah baran ke gerebel ke, dia jenis mudah panas sikit, mudah marah sikit. Maka nasihat yang terbaik untuk individu ini adalah la taghdab. Kamu kena ejah macam mana pun, jangan marah. Faraddada mirara, bahkan dia tanya lagi kali kedua, kali ketiga, qala la taghdab, kamu jangan marah. Dan ada huraiannya nanti panjang lebar para ulama. Jangan marah tu jangan marah sokma-sokma ke, sehingga melihat segala kezaliman, kejahatan dibuat pada kita. Rasulullah kata la taghdab, jangan marah. Mari orang buat begitu begini pada anak kita, pada isteri kita, pada ahli keluarga kita, kawan, la taghdab, jangan buat apa-apa. Begitu ke? Tidak, ada penjelasannya. Di sinilah perbincangan, dan setiap hadis itu perlukan kepada syarah, dan syarah itu akan memandu kita untuk melihat konteks hadis itu disebut ketika itu dan bagaimana nak kaitkan dengan realiti kita pada hari inilah, insya-Allah. Baik. Maka hadis riwayat Bukhari ini, kefahaman dan faedah yang dibuat oleh guru kami ini, perbezaan nasihat yang diberikan oleh Nabi SAW katanya, kepada seseorang mengikut kepada keadaan individu yang bertanya. Ini kelebihan Rasulullah SAW. Maka sebab apa begitu? Sebab Rasulullah sangat sensitif dan empati tadi saya katakan. Jadi kita ni, ialah sebagai seorang ayah, ketua, ataupun sebagai seorang senior, kena banyakkan mendengar berbanding dengan bercakap. Satu mesyuarat, seorang orang atasan ni sepatutnya open table bercakap. Tapi biasanya bila mesyuarat dia paling banyak bercakap. Kita banyak dengar. Sepatutnya banyak dengar dulu. Semua orang bercakap apa nak cakap. Sebab bos, the truly boss ataupun pemimpin ni dia akan bercakap akhir sekali. Semua orang dah bercakap, dia akan rumuskan. Dia akan simpulkan begini. Dan seumpamanya. Itu legend-legend punya bos lah, dia boleh buat. Yang lain banyak nak cerita. Dia nak cerita dia. Kita kena dengar pula. Lama. Tadi kata nak dengar pandangan kami. Ini dia ulah pandangan kita tu. Meeting sejam, 49 minit dia ulah pandangan.
Itu tak kena lah. Sepatutnya banyak mendengar. Dan memang susah lah mendengar ni. Nak sabar mendengar ni susah. Nak sabar mendengar ni susah. Baik, katanya lagi di sini dalam konteks hadis ini, mungkin individu yang bertanya, kata guru kami ini, adalah seorang yang panas baran. Lalu perkataan jangan marah, la taghdab tadi, itu tidaklah bermaksud tidak boleh marah. Sebaliknya tidak boleh melayani perasaan marah. Kenapa awak marah-marah ni? Saya memang panas baran. Itu pilihan kita nak jadi nak marah ke tak marah ke, pilihan. Kita boleh membuat pilihan dalam ketika akal yang masih waras. Tapi marah ni ada sampai tahap dia yang hilang waras akal. Ada, kita tak nafi. Terlalu marah, burn out lah bahasa orang ini. Burn out tu dia lost. Dia jadi tak sedar tu, dia jadi Tapi dalam keadaan yang masih lagi, dia boleh buat pilihan. Nak marah ke tak nak? Dia antara itu akal dia masih berfungsi, maka disebutkanlah bahawa berdasarkan hadis ni yang dimaksudkan, yang lebih tepat adalah tidak boleh layan perasaan marah dan mengawalnya supaya tidak melakukan tindakan di luar daripada batasan syarak. Kerana tidak ada marah itu masalah tak normal. Rasulullah dalam hadis lain bila marah jelas pada wajah baginda merah telinga, tapi Rasulullah tak sebut apa-apa. Sebab Rasulullah tahu kalau dia sebut, benda tu kena jadi. Contoh kalau dia marah pada seseorang, sahabat dia, dia kata, kalau kita ni mencaruk kau, kata huduh kau, kamu ni ahli neraka, confirm. Tak boleh begitu, sebab Rasulullah sebut, confirm jadi. Maka bila Rasulullah marah pada sahabat ke situasi tertentu, lihatlah sahabat kata tengok muka merah padam, telinga, sebab wajah Rasulullah putih kuning begitu dalam Syama'il sebut. Maka bila marah nampak jelas merah telinga dia apa semua, menahan marah, sedang mengawal marah. Bermaksud Rasulullah manusia biasa macam kita dalam aspek itu. Dia ada marah, dia ada rasa fed up, down, ada. Dalam susunan hadis yang sahabat kita Ustaz Luqman Makhtar buat, asam garam rumah tangga Rasulullah. Dan bila buat secara tematik ataupun maudu'i begitu, banyak isu-isu yang kita ni orang awam tak ada nak mengaji habis Sahih Bukhari Muslim ribu-ribu hadis tu. Jadi bila buat secara bertema macam hadis ni 40, jadi adalah peluang untuk telusuri satu-satu. Ustaz Luqman Makhtar telah nukil hadis-hadis yang berkaitan dengan isu-isu rumah tangga Rasulullah. Jadi bila kita baca tu menarik tuan-tuan. Rasulullah pun isi-isi dia ada camp A, camp B. Yang camp A ni sentiasalah duk cari ruang untuk nak diskredit tim B ni. Masing-masing nak kasih sayang lah, nak perhatian dan seumpamanya. Dan perkara itu berlaku. Dan Rasulullah pernah Aisyah merajuk depan tetamu mari lempar makanan. Ada berlaku tuan-tuan. Kita kata lebih kurang kita juga. Maksudnya tapi apa ibrah daripada hadis ni? Adakah nak kata Rasulullah lekeh juga Rasulullah ni? Ingat ke macam dewa-dewa ke malaikat ke? Tak. He is a human being macam kita. Innama ana basyarum mithlukum. Cuma iman dia, watikah pelantikan dia sebagai rasul menyebabkan dia tak mungkin sama dengan kita. Itu saja. But daripada dia punya human being punya aspek, samalah. Maka apa pengajarannya untuk kita? Jika kita hadapi konflik yang sama, kita boleh ikut contoh dan juga cara Rasulullah handle dia punya persoalan itu. Ada isteri yang Rasulullah terlalu marah, Rasulullah buat tak tahu beberapa seketika. Dia marah, dia tak marah caci maki lah. Rasulullah marah sangat sampai Rasulullah ignore untuk satu period masa. Ada yang sampai bulan-bulan. Dan seumpamanya. Tak apalah dia ramai isteri. Kita seorang pun 3 bulan dah. Tak boleh. Paling lama pun 2-3 jam je lah. Baik. Begitu. Jadi menyebabkan hadis-hadis ni tidaklah kita akan tengok daripada angle tunjuk lemahnya Rasulullah. Tidak. But then kita tengok dari aspek Rasulullah pun ada konflik. Kita boleh tiru cara Rasulullah action to the conflict. Itulah maksudnya. Tapi bagi setengah orang yang terlalu nak angkat Rasulullah macam cahaya, dia ni luar biasa, macam makhluk
makhluk yang luar biasa, bukan manusia biasa ni, dia tak setuju. Dia kata hadis-hadis lagu ni, cerita-cerita lagu ni tak patut reveal pada masyarakat, sebab dia macam tunjuk kelemahan Rasulullah. Salah tu, tak betul. Sifat kemanusiaan Rasulullah itulah yang menyebabkan kita boleh tiru jejak langkah Rasulullah dalam berinteraksi dengan keluarga, anak-anak dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Maka katanya lagi, marah adalah perasaan yang sukar dikawal. Bahkan Nabi SAW juga pernah marah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tentang seorang lelaki bertanya kepada baginda, Aisyah radhiyallahu anha berkata, manusia pada zaman baginda, yakni ada segelintir para sahabat, apabila diberikan arahan oleh baginda, mereka berasa perkara tersebut mudah untuk dilaksanakan. Kemudian mereka meminta amal ibadah yang lebih dahsyat atau sukar daripada yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni ada beberapa orang sahabat, mereka buat research. Mereka pergi ke rumah isteri-isteri Rasulullah, tanya Rasulullah ni bila duduk rumah buat apa. Jadi isteri baginda ceritalah, Rasulullah duduk rumah buat macam manusia biasalah, makan, duduk rehat, main dengan anak, main dengan cucu, gitulah Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat ni, berapa orang sahabat ni, bukan sahabat yang awal, sahabat-sahabat yang asghar sahabat, sahabat yang kemudian dah sikit, bila mereka dengar tu, mereka tak impress. Kalau bahasa kita, lagu tu je. Kita ingatkan 24 jam duduk semayang tak berhenti-berhenti. Rupa-rupanya makan minum berak kecil juga. Bahasa kita begitulah. Jadi mereka kurang impress. Mereka dah, lagu, kalau bahasa kita lah, lagu tu je ingatkan, hebat sangat. Jadi bila begitu, seorang kata, lepas ni aku akan solat tak berhenti-henti dah. Yang seorang lagi kata, aku akan puasa tak akan buka-buka dah. Yakni puasa tak berhenti lah. Yang seorang lagi kata, aku akan tahajud. Seorang lagi puasa, seorang lagi kata, aku tak akan berkahwin sampai bila-bila. Ekstrim lah tu. Ekstrim. Niat baik. Dan sentiasa perkara yang menjadikan agama ni rosak, apa dia? Niat baik, kaedah tak ikut ilmu. Selalu jadi begitu. Golongan sesat tu gitulah mereka. Yang jadi sesat sebab apa? Niat baik, nak dekat pada Allah, taqarrub ilallah. Tapi bila buat praktikal, tak ikut apa yang SOP Rasulullah tunjuk. Dia buat SOP dia sendiri. SOP guru dia dah seumpamanya. Jadi bila begitu tuan-tuan, Rasulullah balik rumah isteri dia, dan isi-isi baginda report lah. Tadi ada sekian-sekian simpulan-simpulan, datang jumpa, tanya tentang sekian-sekian. Dan kami pun ceritalah sekian-sekian, dan respon mereka sekian-sekian. Rasulullah masa tu juga terus nampak wajah dia berubah, dan sahabat Aisyah tahu Rasulullah marah. Dan masa tu juga Rasulullah pergi cari balik 3 orang tadi. Maksudnya benda ni serius. Benda ni serius. Mereka sedang buat apa dia? Tafsiran mereka sendiri terhadap agama. Bukan tafsiran Rasulullah, bukan tafsiran ataupun setepatnya SOP Rasulullah SAW. Mereka sedang pandai-pandai. Kalau begitu, kami buat lebih lagi lah. Mungkin lebih bagus. Kalau ikut logik kita lah, solat subuh 2 rakaat. Masa kita kerja, kena mari KL sejam perjalanan keluar sebelum subuh, 2 rakaat tu pun rasa panjang lah tu. Kalau boleh nak semayang dalam masa sekelip mata sebab nak keluar ni. Tapi bila dah pencen esok, duk relax. Subuh ni rasa sikit 2 rakaat. Tak boleh ke tambah lagi 2 rakaat? Pandai-pandai lah tu. Kalau ikut logik akal kita, yalah, hari Sabtu Ahad tak kerja, masa pun panjang. Why nak tambah je 2? Takkan Allah Ta'ala marah? Itu logik kita. Kita rasa begitu. Agama tidak sebatas logik itu saja. Agama adalah tentang ketaatan kepada sumber, ketaatan kepada SOP yang asal. Ujiannya di situ. Tidak ditambah dan tidak dikurang. The best. Rasulullah cara solat lagu tu, angkat takbir lagu tu, kita pun kena ikut lagu tu. Itu dia punya skema agama kita dalam masalah ibadah dan akidah. Tapi apa berlaku bila begitu? Rasulullah pergi cari balik. Rasulullah tanyalah, kamu ke yang sekian. Mereka kata ya, kamilah tu. Rasulullah marah. Rasulullah kata, aku manusia yang paling takutkan Allah.
Aku yang paling faham, paling tahu pasal agama ini, dan aku manusia yang paling takutkan Allah. Tapi aku semayang dan aku rehat. Aku puasa dan aku berbuka. Aku beristeri, aku tidak membujang. Dan di akhir hadis Rasul kata, laisa minna man da'a siapa yang tak ikut sunnahku maka laisa minni. Yani siapa yang tidak ikut sunnahku maka mereka itu bukan daripada kalangan aku. Itu Rasulullah nak ajar bahawa tak boleh. Agama ni dalam masalah ibadah tak boleh nak tafsir ikut kepala otak sendiri, melainkan kena ikut SOP yang sudah Rasulullah SAW dan para sahabat tunjukkan pada kita lah. Baik. Bahkan ada banyak hadis tentang kaedah untuk mengekang kemarahan. Contohnya dalam hadis-hadis yang lain, biasanya dalam kitab-kitab tasawuf ataupun kitab yang masyhurnya, contoh Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin ataupun kitab Al-Adhkar, kitab yang menghimpunkan hadis-hadis tentang amal, akan adalah beberapa hadis yang menunjukkan praktikalnya lagu mana kita boleh mengekang sifat marah bila timbul satu kemarahan itu. Antaranya adalah bila timbul rasa marah, satu keadaan yang menyebabkan kita marah, maka cepat-cepatlah berwudu. Nak berwudu, sifat berwudu itu kita baca doa, kita baca zikir, dan kita membasuh anggota badan dengan air, maka sepatutnya lah kemarahan itu mula mereda sedikit. Kalau dalam keadaan berdiri, maka kena duduk, disuruh untuk duduk, bertenang. Sebenarnya bukan bertenang apa, untuk berfikir, untuk menenangkan perasaan dan mewaraskan akal. Dan jika masih marah, maka berbaring dan tidur dan sebagainya. Cuma kata guru kami ini, walaupun hadis anjuran berwudu, duduk dan baring ketika marah ini dhaif, lemah, tetapi ia boleh diamalkan jika terbukti berkesan untuk mengawal kemarahan. Ada orang marah, makan. Marah, makan. Tak apa. Dah itu berkesan untuk dia, macam mana? Tak. Ada orang marah, kena minum Nescafe. Ikut dia, nak lagu mana? Dia tahu diri dia. Saya kalau marah, tak boleh. Dia ada perangai masing-masing, kita masing-masing. Baik. Kenapa anjuran dalam hadis dhaif ni boleh diamal? Sebab apa? Ia tidak termasuk dalam hukum hakam dan isu akidah. Dia satu-satu praktikal, ya. Maka dibenarkan untuk kita beramal dengannya selagi mana tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jazam ataupun secara pasti. Bila kita buat benda ni dan kita tahu hadis itu hadis dhaif, kita tak boleh nak secara jazam. Jazam ni secara pasti. Ni Rasulullah suruh ni. Tak boleh. Kita kena kata, bagi orang yang sedikit ada maklumat dan mengaji macam kita, praktikal ni kita buat sebab ada hadis, tapi hadis tu dhaif dan dikatakan Rasulullah kata, tapi tak pastilah Rasulullah kata ke tidak. Itu cara berinteraksi dengan hadis dhaif. Sebab tu bila kita cuba merincikan dalam masalah hadis dhaif, ada sahabat-sahabat kita daripada aliran tradisional biasanya tak setujulah. Dia kata hadis dhaif tetap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata inilah mereka tak, kita punya kempen, kami yang mengaji hadis apa semua ni, kita kata why not kita mula berubah kepada lebih banyakkan beramal berdasarkan hadis sahih dan hadis hasan, maksudnya hadis yang kuat lah. Sebab dalam masyarakat kita ternyata beberapa amalan banyak disandarkan kepada hadis yang dhaif, bahkan na'udzubillah hadis maudhu', palsu. Kita cubalah tarik perubahan, melakukan reform itu. Tapi bagi setengah yang selesa dengan kebiasaan, naratif mereka adalah tak boleh. Walaupun amal ini daripada hadis yang dhaif, kami dah biasa buat lagu ni, dan ternyata ulama-ulama bukan reka, tapi ada hadis dhaif. Dan hadis dhaif dibenarkan untuk beramal. Betul, boleh beramal, tapi apa syarat dia? Di sini kawan-kawan, termasuklah guru-guru saya sendiri yang berbeza pandangan dalam bab ni, kita akan tanyalah, doktor, profesor, prof, doktor, boleh tak cerita pada saya dawabit, dia panggil dawabit ni disiplin. Apakah disiplin yang ulama-ulama hadis
dah susun kalau nak beramal dengan hadis dhaif. Di sini mereka pun tu. Sebab hadis dhaif tak boleh sebut secara jazam ianya datang daripada Rasulullah SAW. Sebab memang 50-50. Bila 50-50, cara ulama belum tentu Rasulullah sebut. Tapi kebetulan hadis tu ada persamaan dengan hadis yang lebih sahih. Sama. Tapi riwayat ni secara spesifik bukan yang Rasulullah sebut tadi. Very technical dan very precise ulama hadis dalam nak putuskan satu kedudukan hadis. Ini seni dia, dan ini matematik dia, dan ini formula dia. Jadi kita kena hormatlah mereka yang dalam bidang ini. Sebab tu memang kalau dengar ustaz-ustaz yang mengaji hadis ni, kita kena kerah telinga sikit lah. Dia cengih sikit lah. Tak boleh. Hadis ni, no. Tak ada hadis, jangan sembah. Ada hadis, sembah. Begitu. Tapi kalau ustaz-ustaz yang fiqh ni, dia terbuka sikit. Ni, boleh lah insyaAllah. Nah, selagi tak ada larangan, boleh lah. Kalau tanya ustaz-ustaz hadis, nak boleh tak buat gini? Ada hadis tak yang setunjuk kata boleh buat begitu? Ada tanya hadis dulu. Dia bezalah manhaj di situ, ya. Tapi sebenarnya ada jalan harmoni pun dua tu. Ada jalan keharmonian. Kena tahu lebih sikit lagi lah. Baik, katanya lagi di sini, larangan marah dalam hadis ini bukanlah bermakna tidak boleh marah langsung. Ini kerana perasaan marah yang ada dalam diri seseorang adalah fitrah. Namun sebaiknya janganlah melayani kemarahan itu sehingga melakukan sesuatu perkara yang dilarang oleh Islam dan bertindak di luar kawalan. Itu isunya, bukan tak boleh marah. Kalau tak boleh marah langsung ni, khawatir jatuh pada dayus pula. Bagi suami yang tak ada rasa marah langsung bila isteri buat maksiat depan mata, maka jadi dayus. Na'udzubillah min dhalik. Rasa okey anak-anak buat maksiat depan mata, tidak ada marah langsung. Rasa okey segala kemungkaran berlaku depan mata, tu dah jadi masalah lain lah. Tapi ada pula kaedah dia untuk mencegah tu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Siapa yang lihat kemungkaran dengan butir mata, maksudnya dengan man ra'a ni tengok dengan biji mata secara clear, live. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, maka jika dia ada kuasa, dia seorang polis, pencegah maksiat, ketua kampung, dia apa lagi, seorang ayah pada anak-anak, suami pada isteri, maka kena cegah dengan tangan. Ramai ulama syarah, tangan di situ maksudnya secara praktikalnya larang secara zahir begitu, ataupun dengan kuasa kedudukan dia, ketua jabatan ke bos ke apa semua. Fa illam yastati' fa bilisanih, jika tak mampu kena sebut dengan mulut nasihat. Fa illam yastati' fa biqalbih, dan jika tak mampu jugalah apa-apa pun, paling tidak becilah dalam hati, tak suka dalam hati dan seumpamanya. Itu dia punya stages dalam berhadapan dengan perkara mungkar, ya. Baik, hadis yang ke-17, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dhabhah wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihatahu, rawahu Muslim. Daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu katanya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis ihsan pada setiap perkara. Apabila kamu membunuh, hendaklah kamu mempercantikkan pembunuhan itu, ataupun menjadikan bunuh di sini bukan bunuh manusia, nanti kita terangkan. Sebenarnya apabila kamu menyembelih, maka perelokkanlah sembelihan. Hendaklah dia tajamkan pisaunya supaya dapat merehatkan binatang yang disembelih. Hadis riwayat Muslim. Baik. Rasulullah kata, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Kalimah ihsan bermaksud kesempurnaan, yang terbaik, the best of. Islam itu sempurna dan setiap perkara di dalamnya mempunyai ihsan. Salah satu termasuk dalam ihsan adalah akhlak. Bahkan dalam dakwah sekalipun, akhlak hendaklah diutamakan.
Walaupun kita sedang memperjuangkan kebenaran, kita juga perlu menjaga akhlak yang ada sebagai cerminan peribadi seorang mukmin. Sehingga Allah Azza wa Jalla berpesan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk bercakap baik-baik, qaulan layyina, bercakap dengan lembut. Kepada siapa? Kepada Firaun, manusia paling jahat sekali atas muka bumi ni. Manusia paling diintirah dalam Quran, manusia yang paling dahsyat lah. Ana rabbukumul a'la, dia kata, aku Tuhanmu yang tertinggi. Nah, mari Malaysia ni ada Tuhan Harun. Kalau Firaun ada, tuan-tuan, tepuk dahi Firaun. Dia mengaku ana rabbukumul a'la. Rupa-rupa Melayu pun ada Tuhan juga. Meninggal adalah kawan tu. Dia asalnya cerita, dia memang mengaji agama lah. Kemudian dia terlibat dengan perubatan. Perubatan Islam campur dengan perubatan tradisional. Daripada situlah dia duk terima macam-macam amalan-amalan. Lama-lama dia pun terbinalah dia punya semacam agama sendiri tu, dan ada pengikut dan seumpamanya. Kemuncaknya pengikutnya telah menembak seorang pegawai pegawai penyiasat bagi kes dia tu, iaitu seorang pegawai bawah Majlis Agama Islam Pahang lah. Tembak depan anak-anak waktu nak pergi hantar anak sekolah. Tu tengah turun keluar rumah pagi-pagi 7:30 pagi tu, 7 lebih. Mari kawan tu tembak. Dah ekstrim lah. Kesesatan, ta'assub akan membawa kepada ekstremisme. Baik, semoga Allah Ta'ala mencucuri rahmat dan juga bagi reward yang besar kepada kira syahid lah, sebab dia mati dibunuh dalam keadaan dia sedang membawa atau mengkaji kes tersebut. Baik, kemudiannya begitu juga dicontohkan oleh Nabi SAW apabila berhadapan dengan Herakla ataupun Hercules, yakni Nabi SAW memanggilnya Azimur Rum ketika Rasulullah menulis surat kepada Herakla ataupun Hercules untuk dakwah dia masuk Islam melalui dia punya utusan lah. Maka Rasulullah telah menggunakan nama panggilan kebesaran dia, iaitu Azimur Rum, pembesar ataupun penguasa bagi Rom. Satu-satu. Kalau kita hari ni panggil dia Datuk Seri Tan Sri, yang kena panggil lah. Dia nak boleh tu payah tu. Kena address secara rasmi. Kalau kawan kita tak apalah. Nah, baik, kalau kawan kita baik macam mana pun dalam majlis rasmi, tetap kena address dia dengan panggilan rasmi dia lah. Itu sepatutnya. Oleh itu apabila kita berhadapan dengan orang awam, kata guru kami ini, maka gunalah perkataan-perkataan yang baik, panggilan yang baik dan sebagainya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu membunuh, hendaklah kamu fa ahsinu, memperelokkan. Cantik ni macam tak kena memperelokkan pembunuhan tersebut. Apa maksud ini? Oleh sebab itu dalam Islam, Nabi SAW melarang melakukan muslah, iaitu apabila seseorang itu membunuh musuhnya di medan perang, dan setelah musuh itu mati, dia teruskan juga menikam-nikam mayat musuh itu sehingga rosak tubuhnya. Tak boleh dalam Islam. Geram macam mana pun, jahat macam mana pun musuh kita tu dalam peperangan, satu peperangan, kita dah tikam dia mati, dah, sudah. Tak bolehlah sampai nak menghancurkan, melumatkan mayat dia tu. Tak boleh, tu dikira, bahasa kita hari ni dia panggil sadis. Melampau lah. Itu bukan kerana Allah Ta'ala dah tu. Itu memang, dia memang gila, ataupun dia ada satu masalah mental yang suka membunuh dengan kejam dan seumpamanya. Baik, katanya lagi di sini, dia teruskan juga, walaupun mayat tersebut adalah kafir harbi sekalipun, tak boleh. Bahkan Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang juga mati ditembak ketika sedang mengajar lagu ni. Di meja dia ada rakaman, tengah mengajar masa konflik Syria tu, tiba-tiba ada orang bom. Dia pun tu huyung hayang.
Dia bangun, masih bangun hidup lagi. Kemudian datang bom yang kedua, barulah dia meninggal. Tu nak katanya, tak tahulah siapa yang bunuh ke apa ke, wallahu alam. Tapi khabar yang kuat berkata Syekh Ramadan Al-Buti ni ulama besar, dan dia tidak menzahirkan penentangan terbuka kepada As-Sisi. As-Sisi pula. Di Syria siapa dia? Asad. Bashar Asad. Sebabnya tindakan dia itu mengurangkan tekanan kepada rakyat. Itu ijtihad dia. Jadi ramai orang duk kutuk dia. Nampak sangat takutlah, jaga makanlah apa ulama kerajaan. Tapi tindakan dia tu menyebabkan berapa ramai Bashar Asad nak buat apa-apa tu terhalang disebabkan adanya Al-Buti di situ. Tapi kemudian katanya sampai satu peringkat Al-Buti nak istihar penentangan terhadap Bashar Asad secara terbuka, dan dia mati. Wallahu alam. Itu banyak kontroversi, banyak konspirasi juga, bukannya cerita-cerita teori-teori macam-macam lah. Baik, sikit lagi. Jadi Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah kata, hikmah di sebalik perang Badar, ketika mana mayat-mayat orang kafir Quraisy bergelimpangan dalam perang Badar, Nabi SAW memerintahkan orang Islam untuk tanam mayat-mayat tersebut. Hal ini menunjukkan baginda SAW menunjukkan ihsan kepada orang-orang kafir Quraisy. Kalau tidak, sebelum-sebelum tu lagu mana? Ambil mayat tu, gantung, biarkan sampai mereput, sebab nak gerunkan. Zaman dulu punya perang lagu tu lah. Siapa yang boleh tunjuk dia paling ganas, akan ditakuti. Bagaimana Tartar keluar, Genghis Khan dengan Hulagu Khan keluar daripada benua Cina dan datang menyerang hingga ke Baghdad. Sepanjang jalan itu berkelimpangan mayat-mayat yang mereka bunuh dan seumpamanya. Tak boleh nak bayang, dahsyat sangat. Orang yang tidak bertamadun, dia tak ada hormat pada siapa-siapa. Tapi cerita Hulagu Khan mula-mula bangkit jadi ganas tu pun disebabkan orang Islam juga sebenarnya. Sekumpulan orang Tartar ni nak pergi berniaga ni belah Uzbekistan, Tantan mana lah, sepadan dengan mereka di belah Rusia hari ni tu. Jadi bila pergi, raja kawasan tu pada ketika itu Muslim, tapi Muslim pun adalah Muslim yang jahat, raja ni. Jadi dia tak kenal kali siapa ni, nampak darat duk pakai bulu saja apa lagu mana ni. Mari masuk dalam negeri dia, minta nak berniaga, bahasa pun mula kali tak berapa nak faham ke lagu mana. Raja ni nakal ke jahat ke lagu mana tak tahu, walaupun Islam telah suruh bunuh dan rampas semua barangan yang dibawa itu. Tercetus daripada situlah ada yang selamat balik bagi tahu hal tersebut. Daripada situlah Genghis Khan kata tak boleh buat apa lah, kita kena mari. Daripada situ diangkat, menyerang tanpa henti sampailah sampai ke Baghdad. Daripada China, kalau tuan-tuan ingat Google tu, daripada China sampai Baghdad tu berapa ribu kilometer, berapa puluh ribu kilometer tu, berapa belah ribu kilometer tu. Tapi dia serang belakang dan akhirnya dia kuasai semua tempat yang dia jajah. Baik, akhir sekali Syekh Dr. Ramadan Al-Buti kata dia, hal ini menunjukkan ihsan Rasulullah kepada orang kafir. Sepanjang Rasulullah menjadi komandan peperangan, mayat-mayat musuh tidak dizalimi. Tidak kita dengar Rasulullah strategi nak takutkan musuh, kita ambil mayat dia, potong kepala, potong kaki, potong apa, tak ada. Ini terbukti. Musuh-musuh Islam pun terpaksa akui itulah akhlak dan juga apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh lagi rahimahullah, ia adalah karamatul insaniyah, iaitu menjaga karamah insan. Karamah ni kiram, kemuliaan. Karamah ni bukan keramat boleh terbang apa semua ni. Karamah ni pada perkataan kiram, karamah, iaitu kemuliaan. Kemuliaan manusia itu mesti dijaga. Walaupun dia kafir, walaupun dia gila. Sebab tu orang gila di tepi jalan, walaupun dia telanjang bogel ke apa semua, boleh ke kita ni sampah masyarakat semelih lah bunuh? Tak boleh. Sebab nyawa dia hak milik Allah Ta'ala semata-mata, bukan hak milik kita. Tak boleh kita nak ambil nyawa kita sendiri. Kita kata nyawa saya ikut saya lah, saya berasa puas dah hidup, saya pun nak mati, saya pun bunuh diri. Boleh ke? Tak boleh. Karamatul insaniyah, kemuliaan insan itu kepada hak-hak tersebut. Baik, akhir sekali Syekh kata, wa idza dabahtum fa ahsinud
Dhabhah wal yuhidda. Rasulullah kata, wa idza dhabahtum fa ahsinu dhabhah wal yuhidda ahadukum syaqratahu wal yurih zabihatahu. Apabila kamu menyembelih, maka perelokkan sembelihan, hendaklah mereka itu tajamkan pisaunya supaya dapat merehatkan binatang yang disembelih. Walaupun ke atas binatang, Islam tetap menyuruh untuk berlaku ihsan kepada mereka. Tidak boleh menzalimi, apatah lagi menyakiti binatang. Oleh sebab itulah disarankan menajamkan pisau supaya kurang rasa sakit kepada binatang sewaktu proses sembelihan dilakukan. Ada setengah tempat dia buat lagu mana, dia katok begitu je. Ada, saya teringat masa kecil-kecil dulu, kita di Kelantan ni, di Tumpat, ada komuniti orang Siam ramai. Siam dengan Cina sana dia macam dah sekali lah agama Buddha. Jadi antara yang mereka minat makan ni apa dia? Biawak. Oh, biawak boleh kat dia kat. Sedap lah. Jadi cara dia nak matikan biawak lagu mana? Sembelih ke? Ada. Dia pegang ekor, dia hentak di, kalau pokok kelapa ke apa semua ikut. Benda tu kalau hentak sekali mati tak apa, tak mati. Berkali-kali lah. Oh, trauma kita balik lah tahu. Trauma meremang dulu kamu tengok. Zalim lah. Walaupun kawan tu biawak, tapi kita tengok Allah zalim. Kelepung ada. Kalau nak makan babi ke apa semua, dia katak begitu lah. Tak tahulah sekarang dah berevolusi, mereka pun sembelih. Nak sembelih babi, mana tekak dia tu, wak meri. Sterik lagu tu. Nak cari mana. Dah, begitu. Tapi Islam ajar tak boleh kena sembelih. Dan secara saintifik terbukti, bila sembelih dengan kadar cepat, urat merih ni putus, maksudnya otak dia tak sempat proses rasa sakit. Itu dalam buku Dr. Zakir Abdul Karim Naik dia sebut benda tu. Bila Barat melihat, di Belanda dah seumpama haramkan penyembelihan. Siapa gaji duduk sana. Bahkan kalau tertangkap sedang sembelih kambing ke hari raya korban, oh tu memang kena cah. Duk berjaga lah kawan tu. Hak asasi binatang. Dah. Lepas tu dia makan hamburger apa semua, McDonald apa semua, tak apa. Sebab sembelih tempat lain. Pening sungguh. Bahkan para ulama mengatakan tidak boleh menyembelih binatang di hadapan binatang lain yang akan disembelih sebagai tanda beradab kepada haiwan. Salah itulah. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala. Dan menarik juga bab sembelih ni, kita teringat apa dia. Okey. Antara binatang ataupun dia panggil fuaisik, serangga, kita disunnahkan untuk bunuh. Lipas, cicak, termasuklah ular, kalajengking. Dia apa saja yang fuaisik. Fuaisik ni adalah binatang ataupun serangga yang boleh bagi mudarat pada kita. Maka sunnah untuk kita bunuh. Sunnah tak kita bunuh. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ada lembing khas di rumah dia, lembing kayu tu untuk dia bunuh cicak. Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan pahalanya besar, 100 pahala. Dengan syarat sekali pukul. Dengan syarat sekali pukul. Jadi ejah dah lagu mana tuan-tuan nak bunuh apa nama apa? Cicak ke apa nama tikus ke apa semua tu, sekali pukul. Payahlah benda tu. Nak fikirlah sebab kita tak nak zalimi dia. Kita tak nak zalimi dia. Nyamuk bolehlah pelepak sekali mati. Ni besar-besar ni. Tikus payah. Kita perangkap, masuklah perangkap. Ramai orang buat selam dalam air. Zalim tu. Zalim tu. Nak mati berapa lama, ada 5 minit juga tu. Lepas tu, selai akak. Zalim tu. Saya pernah sekali dia terlekat di kita punya gam tu. Tok fikir nak buat lagu mana. Nak pergi sembahyang subuh dah ni. Nak buat lagu mana nak pergi mati selalu ni. Saya lipat tu tuan-tuan. Tok atas padang sikit, ambil batu besar pelepok. Sebab kepala otak kita nak ikut sunnah ni, nak mati sekali. Dah dia lekat tu terseksa lama dah tu. Nak pergi makin sekali. Tuan-tuan buat lagu mana gelek kata ayah kereta kau ikut lah. Yang penting mati sekaligus. Tu. Lagu mana nak buat tu duk melawak dengan akak-akak kita duk mengaji ni. Kata kita ni niat sungguh dah, tengok cecok nak bunuh dah ni. Sekali pukul dapat pahala 100. Tengok-tengok dia punya takut lipah tu dia pukul 100 kali tak mati lagi kawan tu. Tak ada pahala. Sepatut boleh pahala. Jadi kena kaki sikit, kena kepala sikit, tak boleh. Kena pastikan mati tu.
Begitulah, wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.